Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah anda bersama dengan saya lagi, Kristina. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi kisah perkongsian berkenaan dengan sirah, di mana kita akan sambung lagi kisah berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, jadi setakat ini kita dah berkongsi banyak berkenaan dengan kisah Nabi Musa sehinggalah daripada kisah Nabi Musa dilahirkan sehinggalah Nabi Musa alaihi salam menghadap Firaun, kembali setelah dia berkahwin dengan isterinya, setelah Nabi Musa alaihi salam telah pun diangkat menjadi rasul dan nabi Allah bersama dengan abangnya. Okey. Jadi semalam saya dah ceritakan banyak berkenaan dengan kisah Firaun, yang mana Firaun telah pun didatangkan bala bencana oleh Allah untuk dirinya serta rakyatnya, pengikut-pengikutnya. Okey, dan hari ini saya akan sambung lagi. Okey, setelah apa yang Firaun lalui, sebanyak 6 bencana yang telah diturunkan ke atasnya serta rakyatnya. Kita tengok apa pula yang akan berlaku setelah itu. Okey. Waalaikumsalam, Ki. Selamat petang. Hujan lebat. Di mana tu hujan lebat, insya-Allah? Dekat sini pun macam dekat Damansara ni dah gelap-gelap juga. InsyaAllah semoga hujan yang turun ni membawa rahmat dan berkat untuk kita. Kita doa sama-sama, okey? Baik. Jadi hari ni saya pun mungkin tak akan lama. Jadi saya nak cepat-cepat berkongsi dengan anda kisah kita hari ni, okey? Boleh ke? Kalau anda sudi, okey, boleh share link live kita petang ni dengan kawan-kawan di DM IG ataupun share link ni dekat WhatsApp dan mana platform yang anda rasa boleh kongsikan. Alright? Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan perkongsian kita petang ni, sama-sama kita taruh tangan, baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Oh, hujan kat Meru. Dekat sini pun dah start nak gurau tu. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang Kak Juli Sahana. Apa khabar? Okey. Baik, tak apa. Kita teruskan perkongsian kita, insya-Allah. Yang mana hari ini saya nak sambung lagi kisah Nabi Musa dan juga dengan Firaun masih tak habis lagi. Okey, jadi bila saja Firaun lalui semua bencananya yang mana Allah turunkan kepadanya serta rakyatnya, jadi Firaun rasa ini adalah semua mainan daripada Nabi Musa alaihissalam dengan sihirnya. Okey, Firaun percaya ini adalah semua mainan daripada Nabi Musa alaihissalam, tetapi ianya sebenarnya adalah bencana yang mana datang daripada Allah sendiri kerana Allah sangat marah dengan Firaun. Okey, sebab apa? Banyak kali telah didatangkan bencana dan sebagainya, masih lagi tak mahu mengikut seruan Nabi Musa alaihi salam. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey. Jadi setelah bencana darah hilang, bencana darah tu adalah bencana yang terakhir yang telah dilalui oleh Firaun. Okey, lalu Firaun dengan serta-merta dia pun menjadi angkuh sangat-sangat. Okey, dia mula berdendam kembali dengan sangat-sangat marahnya dia terhadap Nabi Musa. Dia simpan dendam dia. Lalu dia berazam dengan sekeras-kerasnya bahawa dia nak menghukum Nabi Musa, Nabi Harun dan seluruh orang kata dia punya kaum ni lah. Firaun nak hukum Nabi Musa serta kaum Nabi Musa ni. Jadi dia sangat-sangat berazam untuk hal tersebut kerana dia sangat-sangat marah kepada Nabi Musa. Jadi
Allah SWT pun sebenarnya tahulah, okey, tahu sangat-sangat apa niat yang sebenar simpan di dalam hati Firaun tu. Okey, walaupun jadi lagi sekali bala bencana terhadapnya, masih lagi dia takkan beriman kepada Allah, dia takkan lagi menerima seruan Nabi Musa alaihissalam. Okey. Jadi setelah berita Firaun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hai Kak Masita. Okey. Jadi setelah berita Firaun mahu menghukum Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel ni sampai ke telinga Nabi Musa, okay, dan kaumnya, mereka jadi sangat-sangat pilu. Jadi Allah SWT pun mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan firman-Nya. Allah katakan begini: "Wahai Musa, keluarlah engkau dari bumi ini pada tengah malam kerana membawa hamba-hambaku anak-anak Israel, kerana sesungguhnya kamu sekalian hendak dianiayai oleh Firaun dan kamu akan dikejarnya setelah kamu lari nanti. Tetapi tak usahlah kamu bimbang tentang itu." Jadi Allah dah pun wahyukan perkara ini kepada Nabi Musa AS supaya dibawa umatnya, kaum Nabi Musa AS ni larikan diri daripada Mesir tu. Okay, dan Allah pun berpesan supaya janganlah mereka berasa takut atau bimbang kerana mereka akan selamat walaupun dikejar oleh tentera Firaun. Dan setelah Nabi Musa AS pun menerima wahyu tersebut daripada Allah SWT, jadi tanpa berlengah lagi, baginda memerintahkan semua kaum baginda supaya keluar meninggalkan rumah masing-masing, okay, dan menyiapkan bekalan segala semua yang diperlukanlah untuk keluar daripada bumi Mesir tu tadi. Jadi berbondong-bondonglah kaum Bani Israel ni keluar dengan menggalas anak kecil mereka. Okay, mereka merempuh malam tanpa cahaya api ataupun lampu. Jadi apa yang berlaku lagi? Mereka merempuh malam tanpa cahaya api atau lampu. Nabi Musa adalah Nabi lagi Rasul. Jadi mereka pun tak bimbanglah. Mereka percaya akan Nabi Musa AS serta pesanan daripada Allah SWT. Okay. Jadi seterusnya, mengikut riwayat ahli tafsir, jumlah kaum Bani Israel yang keluar lari bersama Nabi Musa AS sebenarnya adalah 600,000 orang. Tetapi angka ini disangkal oleh kita punya sarjana Islam yang terkemuka, iaitu Ibn Khaldun. Okay. Ibn Khaldun beranggapan bahawa orang yang mengikut Nabi Musa AS pada ketika itu sebenarnya hanyalah 200,000 orang. Tetapi angka yang diberikan oleh Ibn Khaldun ni tak kuat. Okay? Sebab pada masa zaman Nabi Musa AS tu, okay, sepatutnya pada zaman tu lagi banyak daripada angka tersebut. Orang-orang ataupun kaum Bani Israel sebenarnya lagi banyak, lagi ramai daripada angka yang disebutkan oleh Ibn Khaldun tadi. Okay, jadi angka ini tak begitu kuat lah. Jadi kita refer kepada riwayat ahli-ahli tafsir mengatakan bahawa 600,000 orang kaum Bani Israel telah pun mengikut Nabi Musa alaihissalam. Okay. Jadi keesokan harinya, Firaun mendapati jumlah rakyatnya, setelah diajak oleh Nabi Musa, Firaun mendapati jumlah rakyatnya semakin berkurang. Okay, jadi lenganglah negeri Mesir tu. Jadi dia pun hairan, dia perintahkan supaya pengawal-pengawalnya pergi periksa apa yang telah terjadi. Jadi setelah diperiksa, Firaun mendapati bahawa kaum-kaum Bani Israel ni pun telah melarikan diri dan diorang tak ada di rumah masing-masing. Okay, dan setelah diperhatikan, tentera Firaun mendapati ataupun dapat mengesan tapak kaki mereka ni menghala menuju ke Laut Merah. Okay, menuju ke Laut Merah. Dan tanpa membuang masa, Firaun terus memerintah kepada seluruh rakyat Mesir, okay, yang merupakan kaum Qibti, rakyat Mesir yang masih tinggal di Mesir, iaitu kaum Qibti yang menjadi penyokong kepada Firaun ni supaya bersiap. Okay, dan setelah itu dia terus memimpin bala pasukannya menuju ke Laut Merah. Untuk apa? Untuk menangkap orang-orang Nabi Musa AS, orang-orang kaum Bani Israel dan juga Nabi Musa sendiri. Okay, dan ketika matahari sudah menampakkan wajahnya kepada penduduk bumi, kaum Bani Israel pun menjadi resah kerana melihat bala tentera Firaun yang begitu besar
sedang mengejar mereka daripada belakang lah. Okay, jadi mereka pun sangat-sangat resah, mereka bimbang yang mereka akan dapat dikejar, dapat ditangkap dan sebagainya. Jadi kerana sangat resah, beberapa orang pemimpin kaum Bani Israel berkata begini kepada Nabi Musa. Dia katakan, "Wahai Musa, sesungguhnya kita sekalian pasti akan dibunuh oleh Fir'aun yang semakin dekat itu." Jadi mendengarkan suara keresahan daripada ketua-ketua kaum Bani Israel tersebut, Nabi Musa AS pun dia membujuklah mereka ni dengan berkatakan seperti ini. "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu sekalian sekali-kali tidak akan dapat dibunuh oleh Fir'aun dan tenteranya. Dan mereka tidak akan sempat sampai kepada kamu semua. Kerana itu, ingatlah wahai kaumku, bahwasanya Tuhanku selalu bersama-samaku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku sebagai jalan untuk melepas diri daripada Fir'aun dan bala tenteranya." Okay. Jadi ini bukan sahaja cakap-cakap kosong daripada Nabi Musa. Allah sendiri dah wahyukan kepada Nabi Musa. Allah dah berpesan kepada dia untuk pergi bersama kaumnya. Dan jangan risau, dia akan selamat di bawah lindungan Allah. Dan Nabi Musa pun sampaikan ini kepada mereka semua yang dalam keresahan tu. Okay. Jadi kaum Bani Israel ni, yang ramai-ramai ni, dalam waktu tu, setelah saja mereka dengar daripada mulut Nabi Musa sendiri, mereka rasa tenang sedikit. Tetapi mereka tak adalah sampai rasa macam lega, okay, atas kata-kata tersebut. Tetapi mereka masih lagi menyimpan rasa resah tu, sebab mereka sangat-sangat risau. Dalam keadaan sebegitu, mereka nampak yang tentera Fir'aun ni dah pun semakin dekat sebenarnya. Mustahil kalau mereka dapat selamat. Mereka rasa resah, masih lagi rasa resah walaupun Nabi Musa dah memujuk mereka. Okay. Jadi ketika biji-biji mata kaum Bani Israel sedang asyik dan beku menikam muka Nabi mereka, sesekala kepala mereka berputar juga ke arah belakang untuk melihat bala tentera Fir'aun yang sedang semakin dekat. Okay, jadi mereka terfikir-fikir apa pula lah yang akan dilakukan oleh Nabi Musa sekiranya tentera-tentera Fir'aun ni semakin mendekat. Lalu, sedang kaum Bani Israel terpaku melihat Nabi Musa, bukan terpaku, okay? Sedang kaum Bani Israel memikir apa yang akan dibuat oleh Nabi Musa. Lalu, mereka terkejut. Kerana apa? Okay? Kerana tanpa diberitahu kepada mereka, Nabi Musa AS terus menghentakkan hujung tongkatnya ke arah air Laut Merah. Okay, lalu air tersebut menjadi seperti dinding. Okay, ada laluan untuk mereka. Air kiri dan kanan ni terbuka menjadi sebuah dinding. Okay, lalu ada laluan bagi mereka untuk mereka lalu. Dan belahan air tersebut menjadi sampai 12 lorong. Okay, belahan air ni terbuka sampai menjadikan 12 lorong. Okay, dan tempat laluan mereka tu tak berselut langsung. Jadi mudahlah untuk mereka larikan diri. Baik. Jadi seterusnya, Nabi Musa AS pun perintahkan setiap Bani Yaqub AS memasuki lorong masing-masing. Okey, ini pembahagian yang mana Nabi Musa AS, maafkan saya, Nabi Musa nak membahagikan kaum-kaum Bani Israel ni, okay, untuk berlari ke 12 lorong yang dipecahkan ni. Okay, jadi yang pertama, Nabi Musa merintahkan Bani Yaqub AS memasuki lorong masing-masing. Lorong yang pertama. Kemudian Bani Raubin, satu lorong. Bani Syam'un, satu lorong. Bani Lawi, satu lorong. Dan seterusnya Bani Yahuza, keturunan Nabi Daud AS, dan Nabi Isa, satu lorong. Dan kemudian Bani Da'an, satu lorong. Bani Athir, satu lorong. Bani Yusuf, satu lorong. Bani Bunyamin, satu lorong, iaitu keturunan Nabi Yunus AS. Dan setelah itu, satu lorong lagi adalah buat Bani Naftali. Kemudian Bani Yad, Bani Yasakir, Bani Zabulun. Seterusnya genaplah ke-12 buah lorong yang disediakan oleh Allah SWT kepada kaum Bani Israel ni semasa mereka menyeberangi laut. Jadi kalau dibahagikan sebegini, maka dipermudahkanlah jalan mereka untuk cepat berlari sampai ke seberang kan. Lalu beginilah yang dijadikan oleh Allah, iaitu mukjizat Nabi Musa AS yang mana membelah lautan menjadi 12 lorong buat kaum Bani Israel menyeberangi lautan tersebut. Okey.
Dan semua kedua-12 puak kaum Bani Israel ni, mereka pun masuklah ke lorong masing-masing. Dengan lorong pertama dimasuki oleh keturunan anak Nabi Yaqub AS tertua sekali, sampailah yang ke-12. Okey, jadi Nabi Musa AS pun memerintahkan saudaranya Nabi Harun AS supaya mendahului kaumnya menyeberangi lautan itu, dan dia sendiri, Nabi Musa ni, mengikut di belakang sekali setelah semua orang lain habis menyeberang. Okey. Baik, jadi ketika Fir'aun dan tenteranya sampai di pinggir Laut Merah, okay, Nabi Musa AS dan Bani Israel sebenarnya semua dah selamat sampai ke seberang lautan. Okay, jadi melihat Laut Merah yang masih terbelah 12 itu, ia menyebabkan Fir'aun dan para pembesar ni hampir pengsan sebab terkejut. Diorang macam tak percaya perkara ini boleh berlaku. Okay, kalau hutan, bolehlah orang tebang-tebang pokok kayu tu, mustahil lah benda tu berlaku kan. Boleh tebang pokok-pokok dan sebagainya untuk dijadikan laluan. Tetapi ini adalah laut. Okay, laut adalah mustahil bagi manusia seperti kita untuk bayangkan ia akan terbahagi sehingga 12. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Baik, sambung lagi. Jadi mereka nak saja mengatakan bahawa mereka sedang bermimpi sebab mereka sangat-sangat terkejut, tetapi mereka cuba hadamkanlah apa yang mereka lihat sebab benda tu sangat-sangat nyata. Okay, jadi tak boleh dinafikan lagi oleh Fir'aun dan tenteranya. Okay, dah berpuluh-puluh kali mereka gosok mata mereka, tetapi perkara yang sama masih berlaku, iaitu lautan itu terbelah sehingga 12. Okay. Jadi bila sahaja laut ni menunjukkan bahawa dia tak ada tanda-tanda nak kembali kepada asal, okay, lalu Fir'aun ni pun rasa macam hati dia dah membuat-buat untuk pergi tangkap Nabi Musa dan kaumnya. Okay, tapi ada jugalah kata-kata dalam hati dia yang mana jangan pergi, okay, kalau tidak dia akan musnah. Okay, tapi sebab sangat-sangat marah kerana nafsu serakannya telah pun membuat-buat, lalu menyebabkan Fir'aun ni pergi juga melalui laluan tersebut, iaitu laluan dalam lautan tersebut, dan dia ajak semua tentera-tenteranya untuk mengikuti. Okay, tetapi apa yang berlaku seterusnya? Okay, Fir'aun menyeru bala tenteranya mengikutnya sambil dia menggertak kudanya. Tetapi apa yang berlaku, sampai saja di gigi air, kuda jantan yang ditunggangi oleh Fir'aun tersebut tak nak bergerak. Okay, dia takut melihat air merah yang tiba-tiba bertebing kiri dan kanan tu. Okay, jadi Fir'aun dengan sangat-sangat gelojoh, sangat-sangat marah, dia cuba juga hentak ataupun gertak kudanya, okay, untuk bergerak. Okay, jadi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan malaikat, okay, malaikat Jibril supaya menunggang kuda betina di tengah-tengah lautan tersebut. Okay. Untuk apakah ini? Allah turunkan Jibril dengan menunggang kuda betina untuk bagi kuda jantan Fir'aun tu rasa untuk nak bergerak, tak takut lagi. Okay. Jadi apabila kuda jantan yang tunggangan Fir'aun itu melihat ada seekor kuda betina sedang berlari-lari ke seberang sambil merengek-rengek di tengah belahan laut itu, menyebabkan tanpa rasa bimbang kuda ini terus sahaja berlari, melompat dan mengejar kuda betina tersebut. Sampailah Fir'aun ni hampir-hampir terjatuh daripada kudanya kerana kuda jantan dia ni nak sangat kejar kuda betina yang dilihatnya. Okey, lalu melihat raja mereka menyeberangi Laut Merah yang sedang terbelah itu dengan pantasnya, menyebabkan kaum Kipti yang merupakan tentera kepada Fir'aun telah pun turut menyeberang, dan mereka bertempik dengan bersorak-soraklah. Mereka rasa mereka akan sampai ke seberang, tetapi kita lihatlah macam mana nanti. Okay, dan Haman, Perdana Menteri ini juga turut sama menyeberangi lautan tersebut, dan sebaik saja sampai di tengah-tengah Laut Merah itu, Allah terus memerintah kepada Laut Merah tersebut supaya bercantum kembali seperti sebelum dibelah oleh Nabi Musa AS. Okay, jadi dengan bercantumnya lautan ini, okay, menyebabkan Fir'aun dan para pembesarnya semua hanyut, okay, di dalam laut itulah.
Okay, dan ombak dengan ganasnya memukul muka dan badan semua tentera Fir'aun sehingga akhirnya semua musuh Allah itu mati kelemasan. Jadi tak kala Fir'aun ni berasa diri dia akan mati juga, okay, pada waktu tu Fir'aun pun mulalah insaf dan cuba untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya akan kerasulan Nabi Musa alaihi salam. Okay, dan Fir'aun pun berkata seperti ini, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala dan kerasulan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Okay, lalu apa pula respon ataupun jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Okay, lalu Allah pun menempelak Fir'aun dengan berkata dalam firman-Nya begini, apakah baru sekarang kau mahu beriman kepadaku sedangkan kau telah menderhakai aku sudah sekian lama? Okay, dan kau adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi ini. Okay, jelaslah Allah SWT menolak keimanan Fir'aun dan begitu jugalah keimanan siapa sahaja yang nak beriman kepada Allah ketika nyawa mereka ni sudah pun berada di tenggorak masing-masing. Okay? Jadi Allah SWT telah membina tembok yang tinggi antara dia dengan Fir'aun. Fir'aun mati dalam kekufurannya. Jadi untuk memadam kepercayaan orang ramai bahawa Fir'aun sebenarnya tidak mati tenggelam kerana selama hidupnya Fir'aun kan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi Allah SWT pun telah menyelamatkan jasad Fir'aun ni, okay, dan mencampakkannya di pantai dan mayat ataupun jasad tubuh badan Fir'aun ni telah pun diambil oleh orang dan disimpan. Sampai sekarang jasad Fir'aun pun masih ada dan dapat dilihat. Sebab apa? Sebab dah tersimpan rapi dalam muzium Mesir. Jadi sudah lebih 4,000 tahun lah jasad Fir'aun terpelihara dan sedikit pun tak ada kesan-kesan bahawa jasad itu telah rosak kerana ditelan zaman. Okey, jadi begitulah kisah kita yang mana saya kongsikan hari ini untuk anda. Kisah bahawa Fir'aun telah pun orang kata mendapat balasannya daripada Allah SWT atas apa yang telah dilakukan, tak nak menerima seruan Nabi Musa AS dan akhirnya Allah beri balasan yang setimpalnya buat Fir'aun dan para pengikutnya. Okey, Alhamdulillah. Banyak dah perkongsian saya hari ini, okay, yang anda boleh dapat poin dia. Saya harap anda semua faham. Jelas ke apa yang saya kongsikan hari ini? Ada apa-apa gangguan ke? Maafkan saya kalau ada gangguan bunyi-bunyi dan sebagainya. Saya mohon maaf. Okey, saya nak akhiri perkongsian kita pada petang ni. Jadi ada persoalan apa-apa lagi tak? Kalau tak ada, kita tutup kita punya perkongsian dengan doa tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Okey. Alhamdulillah. Jelas. Okey. Baik, terima kasih untuk anda semua yang mendengar hari ini. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, kita akan sambung kita punya perkongsian esok pula. Okay, macam biasa jam 4 bersama dengan anda semua. Okay, sama-sama Kak Masita. Okay, jadi itu sahaja daripada saya petang ni. Terima kasih untuk anda semua yang menemani dan mendengar. Saya harap anda boleh kongsikan juga kisah ni dengan kawan-kawan, anak-anak dan sahabat-sahabat. Okay, tak kisah, boleh share link video ni juga nanti lepas saya dah save. Okay, semoga anda dapat manfaat hari ni. Kisah yang beri pengajaran juga untuk kita semua. Dan itu sahaja daripada saya. Alhamdulillah, sama-sama Kak Fazlina. Sama-sama Kak Mazlina. Okay, baik.
Sama-sama Kak Jelisana. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, jadi untuk anda yang baru masuk, mungkin ada yang baru tengok pertengahan cerita kisah saya hari ini. Jadi anda boleh tengok kembali dalam IG TV nanti. Okey, kalau tak pun anda boleh pergi ke YouTube kita dan jangan lupa subscribe YouTube kita Al-Rain Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okey. Baik. Selamat berhujung minggu juga Kak Fazlina. Okay, kita jumpa lagi. Ya, hai Awish. Kita jumpa lagi esok insyaAllah dalam jam 4 petang. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.